dapat menghilangkan segala kerusingan yang kita sedang hadapi, insya-Allah. Baik, kita sambung balik. Makan kopi lah ni tak ada gula. Insya-Allah kita sambung semula. Ingatkan kecil mana? Makan kopi tak ada gula. Rupanya kita sambung semula, insya-Allah. Baik. Jadi suasana di sini melambangkan kepada suasana alam barzah. Dalam haji itu. Dan di sini Mina ni lambang kepada kita menanti di hari akhirat kelak setelah ditimbang semua, kita akan diumumkan sa'adah atau syaqawah, neraka atau syurga. Kita tunggu sini seolah-olah 3 hari. Bukan 3 hari. Di sini simbolnya 3 hari lah. Tapi mana? Berhari-hari. Bila? Mungkin 3 juta tahun. Mungkin 3,000 juta tahun. Wallahu a'lam. Bukan di sana tu, masa tu bukan hari-hari lah. Semua tu berjuta-juta tahun. Lama semua tu tunggu. Yang azab tu terazab lah. Akibat dosa-dosa yang kita laksanakan. Okey nah? InsyaAllah. Jadi pergi sana, jangan duduk balik. Duduk di sini. Sebagai simbolik kita menanti pengumuman Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini nampaklah baik, tapi di sana suka mengekor. Mai kata ni anak saya duduk Mekah, duduk di Ummul Qura. Kalau tuan-tuan nak balik pun semua dia lebok. Dia 15 tahun nak kerja tempat haji. Jangan bimbang. Tapi bagilah sikit. Dia tengah sekolah. Itulah dia punya aim dia. Bukan ya lioknya. Bagi duit sikit. Dialah tukang buat balik hari tu kok mana tak tahu, tersesat. Sesat. Membuat laporan kata sekian-sekian bilik ni tak balik. Dia ikut siapa tu tapi. Dia apa pun tunggu. Satu masa Indonesia jumpa di mana dalam hutan apa ni kelapa sawit pula. Hutan kurma. Tu dia kata orang Arab ni, dia kata orang Malaysia lagi kaya. Pokok kurma banyak. Dia tak tahu pokok kurma tu pokok kelapa sawit. Sama macam pokok kurma. Dia pun jumpa 15 orang tu semua lembek. Yang paling lembek yang 15 tahun tu. Dia yang paling lembek. Dosa duk semang kemas dia sana. Jangan ada semang kemas. 15 tahun ke apakah, kita ni hanya milik Allah segala-galanya. InsyaAllah. Baik. Nampak kita kesamaan. Sama ya. Design yang sama. Selai bawah, selai ke atas. Siapakah dia, sultan ke, presiden ke, gubernur ke, siapa ke, sama saja bukan. Kita hanya sama. Okey. Baik. Kita tengok sikit pula tentang mana dia? Okey. Ini juga salah satu daripada kursus merupakan bentuk pengorbanan dan jihad untuk mempertahankan ilmu. Okey, adab lagi. Adab sebelum menunaikan ibadat haji. Ni adab dah. Apa makna adab? Adab ni maknanya satu peraturan, satu disiplin atau satu peraturan lah yang kita kena penuhi. Peraturan semasa kita buat kerja haji ni. Ada adab-adabnya. Nak buat benda yang mulia ni pasti ada adab. Nak pergi ke rumah gubernur ke, nak pergi tempat sultan ke, mesti ada adab, mesti ada disiplin. Yang pertama sekali niat yang ikhlas mencari keridhaan Allah. Jadi yang ni yang penting. Betulkan hati kita. Ikhlaskan kita hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada terguris sedikit rasa bangga, rasa sombong kepada orang-orang yang tidak pergi haji lagi. Jangan ada. Kalau kita tak ikhlas
melakukan satu amalan, Allah tak suruh kita buat apa pun. Allah tak suruh semayang, Allah tak suruh pergi haji, Allah tak suruh puasa, Allah tak suruh bayar zakat. Kalau kita buat tu, tak ikhlas kepada Allah. Sebab amalan kita buat tanpa ikhlas, amalan tu ditolak oleh Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah. Hilang tu. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Sadaqallahul Azim. Ya, bermaksud padahal mereka tidak diperintahkan, tak diperintahkan untuk puasa ke haji ke apa juga, Allah tak perintah, melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Baru amalan tu Tuhan lihat, baru amalan Tuhan terima. Kalau kita buat satu tak ikhlas kepada Allah, jadi kita kena ikhlaskan, baru amalan tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi tepat teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan demikian itulah agama yang benar. Jadi maknanya kita nak bayar zakat ke, nak sembahyang ke, kita terlebih dahulu kena mengikhlaskan ibadat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita buat semua nak buat konten, nak tabah konten, nak sa'i buat konten, nak semayang pun buat konten. Semua konten lepas tu hantar dalam TikTok. TikTok. Dia kata tik ni bodoh. Tok lagi-lagi bodoh. Di dalam dia sebut tu TikTok. Bodoh lagi bodoh. Bodoh 02. Apa tak bodohnya depan TikTok duk gencok, terdedah aurat sana, terhegeh-hegeh sana. Tu orang yang bodoh. Jadi maknanya tak payah buat konten dah. Kita buat hanya kepada Allah. Nak habaq kat siapa? Semua habaq. Nak makan habaq, PKL habaq, naik kapal terbang habaq. Tidak ada habaq mereka, habaq mereka. Supaya apa? Kita demand supaya pergi Mekah pula. Banyak duit depa no. Itulah depa demand. Sebab tu depa hantar mic kita. Jangan. Sebolehnya kita rahsiakan. Okey. Kita tengok. Kita tengok sikit dia sini apa ni adabnya. Berkata Abu Zakaria Al-Ansari, ilmu tanpa adab seperti api berada tanpa kayu api. Kata Abu Zakaria Al-Ansari, dia kata ilmu tanpa adab. Ada ilmu tapi disiplin tak ada. Undang-undang tak ada. Ada ilmu tapi tak ada disiplin. Umpama api tak ada kayu. Mana api ada tapi tak boleh nak bakar, maka api tu tak ada nilai. Ilmu tu tak ada nilai kalau adab tak ada. Adab tanpa ilmu, dia ada adab tapi tak ada ilmu, seperti jasad tanpa roh. Justru itu para ulama bersepakat berkata, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Dengan mempelajari adab, maka engkau mudah memahami ilmu. Ini kata-kata daripada Abu Zakaria Al-Ansari. InsyaAllah. Baik. Kita tengok lagi tentang apa ni adab lagi nah. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihil bad. Fihi wal bad. Wa man yurid fihi bil ilhad bizulmin nuziqhu min azabin alim.
Sesungguhnya amat zalim orang-orang yang kafir serta menghalangi manusia dari jalan Allah, agama Islam, dan dari memasuki Masjidil Haram Mekah, yang kami jadikan ia tempat beribadat untuk seluruh manusia, sama ada yang tinggi, sama ada yang tinggal menetap di situ ataupun yang datang menziarah. Dan sesiapa yang berazam melakukan suatu sebarang perbuatan yang dilarang dengan cara zalim, maka kami akan merasakan azab yang tidak terperi sakitnya. Jadi apabila kita nak melakukan suatu orang buat satu ibadat, buat dengan ikhlas kepada Allah SWT, kita jangan cuba menghalang, membuat kezaliman dan sebagainya lagi. Dan juga di Mekah ni juga ada ganjaran sehingga 100,000 kali ganda setiap amalan. Tapi jangan lupa, setiap amalan jahat juga digandakan. Bukan 100,000. Malah dia kata, syadidun azimun. Bersangatan besar dosa orang yang melakukan dosa di tanah haram Mekah. Tambah-tambah lagi menghalangkan orang daripada melakukan ibadat. Okey. Tetapi ada 10 adab sebelum menunaikan ibadah haji. Jadi sebelum kita pergi haji ni, penuhilah undang-undang ni ataupun peraturan yang kena ni. Di antaranya niat yang ikhlas mencari redha Allah. Ini adab. Makna kalau kita tak berniat ikhlas, bercanggahi dengan peraturan kerja haji dan umrah. Bila kita langgar peraturan ini, maka kita takkan dapat, kalau haji tak dapat mabrur, kalau umrah tak dapat makbul. Mana adab ni penting. Contohnya kalau kita dapat PJK. Pergi jumpa Gubernur. Kita pakai jubah, pakai serban. Lepas tu pergi jumpa Gubernur, nak ambil PJK. Dapat tak? Dapat tak? Tak dapat. Pasal apa? Mencanggahi peraturan. Dia kena pakai songkok. Walaupun sengit macam Tengku Abdul Rahman. Kena pakai suit Melayu. Kena pakai sampin. Kena pakai kasut yang menutup sekongkornya kasut Ben Kadim. Kena pakai. Baru kita akan mendapat PJK yang dijanjikan. Begitu juga kalau kita Mekah dapat haji mabrur, umrah makbul. Kalau tak ikut niat, kalau kita tak ikut adab dia, maka tak dapat mabrur, hanya dapat buat haji, hanya dapat buat umrah, tapi umrah kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Jadi apa nilai? Duit habis, tapi hasilnya tak ada. Modal habis, tapi untung tarak. Apa guna? Keluar modal, tak ada untung. Kita keluar modal, kita akan menerima laba keuntungan tu. Itu kita harap. Jadi maknanya, kita kena adab dia, kita niat ikhlas mencari keredaan Allah. Kena betulkan niat semasa nak pergi Mekah, ini adab. Berapa ramai orang yang tidak mengetahui cara ini. Kadang-kadang depa slide ni depa langgak gitu je. Ini tak apa, tuan-tuan baca sendiri dah. Baca sendiri, faham-faham je lah. Faham kita lah. Okey, ini apa yang saya pengalaman dalam buat kerja haji ni. Lebih kurang dalam 25 tahun saya berkhidmat dengan tabung haji sebagai guru agama pergi ke Mekah. Macam-macam kita alami. Yang kedua, adab dia kena bertobat. Sebelum pergi Mekah kena bertobat. Taubat tu dia panggil taubatun nasuha. Taubat sungguh-sungguh. Makna taubat, maknanya taubat ni raja' ila Allah, kembali pada Allah, jangan duk balik dah jalan lama tu. Hak sudah tu sudahlah, hak berlalu tu sudah berlalulah. Dia tidak akan berulang lagi. Kalau kita terus patah balik, jangan tengok belakang. Jangan tengok belakang. Takut nampak hantu mak lima. Jangan pandang belakang. Kalau kita pergi, terus pergi. Jangan diulang lagi lah kerja-kerja lama tu. Boleh tak? Ni taubat, esok buat pula. Taubat pula, buat pula. Tak mau. Kena bertaubat sungguh-sungguh. Ini adab. Yang kedua, dikenaki mencari pembelanjaan yang halal. Tentukan duit Abi Mekah tu betul-betul halalan tayyibah. Halal sungguh. Bukan takat halal.
tayyibah. Halal dari segi apa ni, kita sumber yang kita dapat tu halal. Bukan duit tu halal, sumber kita dapat tu halal. Sebab implikasi dia, kalau kita bawa pergi harta-harta yang haram, kalau kita pergi harta yang halal, bila kita pergi Mekah, kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Kalau kita pergi tu bawa harta yang halal, satu suara dia kata labbaika wa sa'daika, selamat datang, berbahagialah kamu berada di sini. Pasal apa? Wa zadatuka halalun, bekalan kamu halal. Wa rahalatuka halalun, kenderaan kamu juga halal. Wa hajjuka mabrurun, haji kamu haji yang mabrur. Kesan dia. Maknanya kena kata yang halal. Kalau kata yang tak halal, dia kata la labbaika wala sa'daika, tidak ada kedatangan bagi kamu, tidak ada bahagia kamu di sini. Suatu pengalaman saya mengejar bawa jemaah, ada jemaah yang tak mau masuk hotel, yang kerja sampai Mekah, nak balik. Mana boleh balik dah, kapal terbang balik tak main-main dah. Dia hantar kita, tak nak balik dah. Nak balik pun lepas haji. Aku nak balik. Sampai kesut nak balik, tak mau nak bilik. Akhirnya panggil doktor, cucuk. Dia tak sedang, bawa naik ke bilik. Sedang turun pula, cucuk pula, buat naik pula. Tak tahu kesudahan dia. Serah kata Abu Haji, hampa urus hospital uruskan. Tak tahu cara macam mana. Sebab Allah kata, saudara, tidak ada kedatangan bagi kamu, tidak ada bahagia. Pasal apa? Wasaduka haramun, bekalan itu haram. Warahaladuka haramun, kenderaan duit yang kau bekal bayar kenderaan itu juga haram. Wahajjuka mardudun, haji kamu haji mardud, dan tidak ada ganjaran terhadap haji kamu. Na'udzubillah. Jadi adab dia, kita kena tabi belanja yang halal. Ni orang kelang-kelang ni jaga-jaga, kadang-kadang klaim tipu. MC kenuri. Bukan MC sakit. Kak Leha panggil magar kenuri. Allah Kak Leha, kerja. Alhamdulillah MC. Amboi. Tak boleh tolong Kak Leha ke? Tak nak suruh hang jadi pengapit. Sebab hang ni segak lagi. Jadi pengapit. Jadi dia pun kena pilah jumpa doktor MC. Lepas tu pergi kenuri. Hari tu tak ajar lah. Tapi hari tu dapat gaji. Gaji tu hukumnya haram. Sebab dia tak sakit. Kalau dia benar-benar sakit, tak apa. Tapi MC kenuri. Berapa ramai yang buat gitu. Pengalaman kami kerja haji ni, macam-macam berlaku. Ada yang gila, ada yang masuk hantu. Ada yang tak boleh buat haji. Mula pi sampai kesut. Apa tak boleh buat? Duduk hospital. Koma. Bawa pi Arafah. Koma. Pi Muzdalifah. Koma. Dia tak titik. Dia bawa koma. Kalau dia titik, senang cerita. Pasal tak titik. Dia koma. Sampai Mina, koma. Balik Mekah, koma. Habis musim haji, celik balik. Pula. Balik sampai ke Jeddah dengan kot dia, dengan songkok dia. Macam tak sakit. Di Mina tu macam kain buruk dah. Taik mata ni tak tahu nak kata lah. Allah dihina dia. Sampai ke airport. Ya Allah. Dengan ribun kali. Dia kata, hak tu. Lah. Macam mana boleh sihat? Wallahu'alam. Rezeki masing-masing. Kita pun tunggu. Jangan duk gelak tak tahu. Kita pun kalau duk perai macam tu, jadi macam tu. Ni pengalaman yang kami buat. Ada yang okey, ada yang tak okey. Jadi kita sangka baiklah. Kita tak kata lah ni kata ni. Ini klaim tipu ni dah ada. Tak kata lah. Tapi ada yang something wrong somewhere. Ada yang tak betul tu. Okey, membawa bekalan yang
dan bekalan yang mencukupi. Ni adab, kena bawa bekalan dan permanjaan yang cukup. Jangan duk minta orang kat sana. Bawa bagi lebih untuk kita nak sedekah, tak apa. Jangan bawa sikit, bawa Colgate, alah, besar ni. Nak 40 hari. tekan, last sekali lepiak habis, tak ada apa. Minta kau, minta Ustaz. Allah, Colgate aku habis lah. Hak Arab ni aku tak biasa. Tak boleh. Tu Nabi kata, kalau boleh, elakkan meminta walaupun sebatang jarum. Elakkan meminta. Jangan cuba. Siapa yang sudah meminta, dia sudah membuka pintu kepapaan. Kecuali kita terpaksa. Kalau tak minta, kalau tak makan, boleh mati. Tu tak apa, minta. Kalau tak makan kopi, malam ni boleh mati. Okey, boleh. Kalau kata boleh tahan sampai besok, esok kita beli gula, kita makan kopi. Bang nah? Bang, boleh sabar ke bang? Agak-agak boleh kot. Boleh kot. Abang dia ni, tak makan kopi macam nak mati. Tapi tak mati. Macam nak mati. Jadi bawa bagi lebih sikit, supaya kita, dan kita sedekah, dan permanjaan tu yang mencukupi. Jangan duk minta sana. Ini adab. Adab dia. Jangan duk minta. Mai hutang Sat, mai hutang tu, mai ni. Masa tumpang kain pelikat aku tak bawa. Kain pelikat orang, baju Johor orang. Kadang-kadang dia jemaah tu pergi ke semayang. Balik tengok, beg dia kena selarak. Siapa ambil? Rupanya kati sebelah. Dia kerja ambil baju orang. Tengok dia pakai baju orang. Baju dia tak ambil pun. Tu pun ada perangai juga. Yang seterusnya, mencari teman. Bertujuan saling ingat, mengingati dan membantu. Jadi berdoa pada Allah, cari teman. Teman supaya dapat saling ingat, mengingati dan membantu kita dalam kerja buat kerja haji ni. Tu adab dia. Daripada mula hari ni dia. Kita nak kenal pasti kawan-kawan. Kawan-kawan kita yang baik. Kawan-kawan ni pun jaga-jaga. Kalau nak tahu dia baik tak baik, kena bawa dia pergi musafir dulu. Ajaklah dia pergi Johor ke, pergi Melaka ke. Bawa tengok. Di masa musafir lah, kita akan tahu. Dia ni kedekut tak hidung masin ke, apa ke. Sabar ke tak sabar ke, dalam masa musafir. Dalam masa musafir lah, dia buat perangai tunjuk belang. Situlah. Tu Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar, seorang tu dia kata, wahai Sayyidina Umar, kawan ni bagus. Dia kata, hang jangan kata bagus, hang pernah pergi musafir dengan dia? Belum lagi. Bawa dia musafir. Balik tu baru tahu, siapa dia? Dia adalah kursi. Kursi kan? InsyaAllah. Jaga-jaga. Baik. Yang seterusnya, yang keenam, banyakkan doa dan zikir dalam kehidupan seharian. Ini adab. Kena banyak doa. Dan kena banyak zikir. Kalau boleh zikir tu, kita zikir, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1000 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 1000 kali. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 1000 kali. Itu di antara, ataupun dah begitu selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 1000 kali. Maknanya kena banyakkan doa dan kena banyakkan zikir. Sebab zikir ni, zikir ni diumpama kata ikan. Ikan takkan hidup tanpa air. Right? Betul? Ikan takkan hidup tanpa air. Hati manusia takkan hidup tanpa zikir. Hati kita takkan hidup tanpa zikir. Bagaimana ikan perlu kepada air, hati perlu kepada zikir. Dia juga nak hidup hati kita. Bila hati kita hidup, jiwa kita hidup, baru semangat untuk buat ibadat. Yang segan buat ibadat ni, maknanya hati tu macam lah ni mungkin duk sakit, mungkin dah parah, dan mungkin dah koma akut. Wallahu a'lam. Banyak kan. Dan seterusnya, yang ketujuh, membuat wasiat.
Nah, sebelum pergi Mekah, adab dia kena buat wasiat. Itu pun bagi orang yang ada duit lah. Kalau ada di dalam bank ada kat RM50, tak payah buat wasiat lah. Buat kotak buku ya. Ini berjuta-juta tu, hartawan, meliawan, sampai kata tak ketahuan tu. Banyak sungguh. Tolak orang dia semua. Kayanya. Wasiat. Tapi tuan-tuan boleh pergi kepada wasiat ni, wasiat bersyarat. Selagi aku hidup, aku makan. Selagi lepas aku mati, baru boleh ambil. Dan wasiat boleh batal bila-bila masa. Balik Mekah, batal. Tak payah buat wasiat pula. Pasal apa wasiat ni? Pesan bila kita mati kelak mudah anak-anak mendapat bahagian masing-masing. Kalau tidak, kereta ada 3 biji, anak ada 10. Tu dia. Dia pakat berebut. Kau ambil pintu, orang ambil bonet dan sebagainya. Akhirnya habis pintu, ambil kapak, katuk kepala. Membunuh dan sebagainya lagi. Jaga, kita wasiat dulu. Entah kita nak pergi. Ini adab. Pipi tak mati pun, tak mati tak apalah kalau mati. Yang lepasnya memohon dan memberi kemaafan serta berlapang dada dengan semua orang. Sebelum pergi Mekah, kena memberi maaf kepada berlapang dada pada semua orang. Kita anggapkan bahawa orang semua tak berdosa dengan kita. Dan kita pun memaafkan segala kesilapan sahabat kita. Ini adab. Jangan bawa dendam yang kesumat. Bawa sampai pergi ke Mekah. Akan aku berdendam dengan 7 keturunan. Macam sumpah mahsuri di Langkawi. 7 keturunan. Sumpah dia marah. Jangan. Maknanya jangan bawa sumpah tu. Jangan bawa dendam. Selesaikan di peringkat dunia dulu. InsyaAllah. Yang ke-9, mencuci hati. Adab dia. Daripada sifat-sifat mahmudah. Masukkan sifat mahmudah, terpuji. Dan hindari sifat-sifat mazmumah, sifat tercela. Nak pergi Mekah, adab dia kena buang sifat dengki, khianat, sombong, takabur, sum'ah, kena buang. Ganti sifat-sifat terpuji, sabar, redha, syukur, taubat dan sebagainya lagi. Buang sifat-sifat yang tercela tu. Yang ke-10, istiqamah. Orang kampung saya panggil konsisten. Ataupun istiqamah, bersungguh-sungguh mempelajari kafiat mengerjakan haji umrah. Sungguh-sungguh. Bentuk sungguh-sungguh sampai jauh datang untuk menuntut ilmu, ini tanda sungguh-sungguh kita nak mengaji. Dan kalau boleh abda apa ke, siapa malam ke, kenuri ke apa ke, sorry man, sorry girl, aku ada kursus haji malam ni. Habis kursus haji, aku baru pergi. Ada, makan. Tak ada, makan air sejuk. Namun, tinggal kursus haji, tidak sekali-kali. Macam tu. Bersungguh-sungguh. Ini adab. Nak mengaji, saya kenuri, tinggal. Ada kerja, tak mai. Sat-sat, mai. Jadi, mana kerja mengaji ni, maknanya, macam tak ada kerja apa. Baru main mengaji. Ada kerja, tak mai. Oh, tak mau macam tu. Kita mengaji sungguh-sungguh. Kita minta. Sebab apa? Ini adab. Sebab kita dah niat untuk nak pergi haji dan umrah. Kita kena konsisten. Kita kena istiqamah dalam mempelajari ilmu ni. Mudah-mudahan ilmu ni membantu kita untuk melakukan ibadat haji. Buat sesuatu tanpa ilmu, maknanya tidak bertetapan dengan apa yang diperintah oleh Allah SWT. Okey, habis. Itu adab 10. Okey. Sebut di sini ya. Dalam adab ni kita kena mencuci ataupun kita kena mencuci hati kita. Okey, tengok. Cuci hati dipanggil penyucian jiwa atau cuci hati ataupun tazkiyatun nafs. Sebelum pergi Mekah ni. Ini hati ni. Hati kena cuci. Ni hati ni. Naik Mekah. Apa yang penting hati ni? Ni hati yang berada sebelah kiri ni. Ni, belah ni. Hati ke jantung? Hati? Tengah. Bawah kan? Jadi jantung lah. Ni dia bagi hati jantung. Hati. Hati jantung lah. Love.
Apa tujuan kita nak cuci hati ni? Apa tujuan? Nak cuci dah. Okey.